Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kerisauan, kebimbangan dan juga kegelisahan rakyat dengan peningkatan ketara angka COVID-19 sepanjang 2 minggu ini amat membimbangkan. Ramai beranggapan adakah kita sudah memasuki gelombang keempat, tetapi kita ingin mendapatkan kepastian adakah dengan pembukaan sektor ekonomi hampir semua sektor sejak pelaksanaan MCO dan juga pengumuman darurat itu antara faktor juga kerana keraian dibenarkan bagi mereka yang bekerja dibenarkan kembali ke pejabat masing-masing sama ada di peringkat pejabat awam ataupun swasta, dan sekolah juga sudah dibuka dimula dengan sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Bagi universiti sebahagiannya sudah kembali ke kampus, dan kita lihat dengan peningkatan kes ini seolah-olah dengan aktiviti harian inilah yang menjadi penyebab peningkatan ketara angka positif COVID-19. Tetapi apa sebenarnya yang boleh kita baca dan boleh kita lihat menyebabkan peningkatan ketara ini? Jadi bersama di talian pada malam ini saya bersama yang berbahagia Prof. Madya Dr. Zulhairi Muhammad Rani, pakar Perubatan Kesihatan Awam dari Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Assalamualaikum Dr. Zulhairi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Selamat salam Ramadan kerana bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Dr. Zul, mungkin Dr. Zul boleh bagi respon awal. Adakah kebimbangan ini yang dikatakan kita akan memasuki gelombang keempat ini ada asasnya dari pemerhatian Dr. Zul? Ya, pada pendapat saya kebimbangan kita memasuki fasa keempat ni adalah berasas ya, dan adalah bagus jika kita berasa bimbang sekiranya berlaku wabak yang lebih teruk dan melibatkan jangkitan yang sangat ramai sehingga kita mungkin tidak boleh, sistem kesihatan kita mungkin tidak boleh menghadapi peningkatan kes secara mendadak, dan untuk merawat pun akan menjadi masalah kepada kita. Jadi jika kita sedar, kita boleh melakukan langkah-langkah yang perlu untuk menghalang daripada kes meningkat dengan banyaknya dalam waktu yang terdekat ini. Inilah harapan kita sebenarnya. Dr. Zul, Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan kita menjelaskan pada hujung minggu lalu bahawa gelombang keempat kita belum memasuki, tetapi ini merupakan penerusan gelombang ketiga kerana angka masih tinggi dan tidak ada flatten lagi dengan angka saban hari yang dilaporkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau menyatakan antara faktor peningkatan ini adalah pematuhan kepada SOP yang agak longgar apabila sektor ekonomi dibuka, misalnya majlis perkahwinan, perjumpaan keramaian dibenarkan di pusat-pusat awam dan sebagainya, dan sekolah sudah dibuka. Sekarang ini misalnya bazar Ramadan ada dilaksanakan. Jadi kita menjangkakan ini dibenarkan oleh pihak kerajaan. Itu tidak boleh disalahkan kepada rakyat. Tetapi kita sepatutnya sudah pun boleh menjangkakan apabila sektor keramaian ini dibuka, sektor ekonomi dibuka sepenuhnya, dan pastinya peningkatan kes jika tidak ada pematuhan yang ketat dan juga pematuhan kepada SOP itu dikuatkuasakan dengan tegas. Pandangan Dr. Zul? Okey, saya setuju. Sebenarnya peningkatan ni disebabkan oleh yang pertamanya ialah pematuhan kepada SOP. Ya, mungkin ada yang kurang patuh, ada yang ramai yang patuh, tapi mungkin ada yang kurang patuh. Yang keduanya ialah daripada penguasaan sendiri, longgarnya penguasaan ataupun sebenarnya mungkin kita telah memberikan kebenaran untuk membuka, dan kita harap daripada rakyat sendiri, daripada peniaga sendiri ataupun daripada orang ramai sendiri patuh kepada SOP tanpa kita perlu semak dengan kerap ataupun tanpa kita perlu mengenakan kompaun yang tinggi, kerana jika kita mengenakan kompaun pun ini akan membebankan rakyat yang sudah tersedia terbeban dengan pandemik ini, disebabkan oleh
kita telah dua kali kita PKP, dan untuk PKP ataupun MCO sekali lagi sebenarnya rakyat pun tidak mampu untuk menghadapinya, dan saya yakin negara pun mungkin tidak mampu untuk menghadapi PKP sekali lagi, sebab penting sektor ekonomi ini diteruskan dengan SOP yang patuh, iaitu SOP ada, orang patuh kepada SOP ini. Dan jika kita lihat tadi macam Haji Nazri beritahu, aktiviti keramaian, aktiviti sosial ni saya amat setuju untuk ditangguhkan. Sekiranya suatu majlis keramaian, tentulah ramai orang akan menghadirinya, dan apabila ada melibatkan makan-makan, pelitup muka terpaksa dibuka, kerana itulah sebenarnya kita punya perisai untuk menghalang daripada jangkitan masuk. Tapi kita buka untuk makan, sebentar saja kita buka pun ada kemungkinan untuk berlaku jangkitan tersebut. Dan sebenarnya bukan hanya majlis keramaian seperti kenduri kahwin yang memerlukan SOP yang ketat, tapi ada laporan juga bahawa upacara kematian, pengkebumian yang menjadi punca penularan. Dalam kesedihan, tentunya kawalan diri agak kurang dan berperlukan. Dalam keadaan yang sedih adalah respon kita untuk menzahirkan kesedihan dan berkongsi kesedihan ni. Jadi saya harap diadakan dalam jika upacara kematian ini diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat. Tapi kalau pasar malam, pasar Ramadan misalnya, kurangkan pergerakan, kurangkan jika terpaksa pergi, kita wakilkan mungkin satu saja ahli keluarga yang pergi, dan jangan sekali-kali kita melonggarkan ataupun menjatuhkan perisai yang kita ada, iaitu pelitup muka ini. Dan jika kita lihat juga di tempat kerja, tengok tempat kerja banyak aktiviti yang berlaku daripada sebuah tempat kerja ke sebuah tempat kerja lain. Risiko adalah berbeza-beza. Sebagai contoh, di institusi pendidikan misalnya, dibandingkan dengan institusi pentadbiran ataupun dengan sektor pembinaan, tentunya ada banyak perbezaan. Tapi yang pentingnya apabila satu aktiviti dilakukan, saiz ruang, pengudaraan dan patuh kepada SOP penting. Sama ada daripada majikan perlu menguatkuasakan SOP, dan juga daripada pekerja sendiri perlu patuh kepada SOP yang dikendaki mereka ikut. Adakah dengan kebenaran pembukaan sektor ekonomi sepenuhnya dan pekerja kembali bekerja di tempat kerja masing-masing, ia itu tidak selari dengan aktiviti-aktiviti ataupun program-program kesihatan awam yang sepatutnya terus berjalan ataupun ditingkatkan lagi? Misalnya formula FTTIS itu, iaitu find, trace, test, trace, isolate and support. Jadi kita pada MCO pertama dan juga selepas gelombang kedua dari Sabah, itu kita banyak sekali berbincang tentang formula FTTIS ini bagi kawasan-kawasan yang tinggi jumlah kes. Tetapi apabila MCO 2.0 ini, seolah-olah ekonomi dibuka walaupun darurat diisytiharkan, ia tidak nampak ataupun aktifnya program-program kesihatan awal. Ataupun saya silap, Dr. Zul? Ya, sebenarnya aktiviti-aktiviti ini berlangsung, tapi sebelum dibenarkan pembukaan, ada sektor-sektor penghilangan, sektor-sektor pembinaan, diwajibkan ke atas pekerja-pekerja ini untuk menjalani ujian saringan dahulu. Dan ujian saringan juga diwajibkan kepada semua warga asing yang hendak meneruskan bekerja di Malaysia. Dan selain daripada itu, ada juga saringan secara sukarela dalam kalangan masyarakat seperti yang dijalankan oleh kerajaan negeri Selangor. Jadi kita dapat lihat bahawa peningkatan saringan ini selari dengan peningkatan jumlah keupayaan makmal untuk memberikan diagnosis COVID-19. Ini sedikit sebanyak menyumbang kepada memperkasakan sistem kesihatan awam di negara kita. Jadi pekerja-pekerja kesihatan yang bekerja di lapangan juga telah terlatih. Kita telah
lebih sedikit daripada setahun kita menghadapi pandemik ini, dan mereka dengan pengalaman sebanyak lebih kurang setahun ini, mereka telah improvise, maksudnya melakukan penambahbaikan sama ada daripada pihak kerajaan sendiri. Ada garis panduan yang dulu-dulu kita ikut, tapi sekarang kita telah berubah. Contohnya pemakaian pelitup muka pun mula-mula dikatakan tidak perlu pakai, kemudian dikatakan mereka yang bergejala pakai, dan kemudian akhirnya semua kena pakai, dan kalau tidak pakai kena denda pula. Ini adalah satu yang dinamik. Begitu juga dengan melakukan fine, test, trace, isolate, support ni pun adalah satu yang dinamik dan tidak seperti yang mula-mula kita lihat dahulu. Jadi banyak penambahbaikan yang dilakukan sebenarnya. Dari penambahbaikan itu, adakah kita ada progres pada pandangan dan juga penelitian Dr. Zul? Kerana bagi negeri Selangor, kita tidak melihat angkanya menurun saban hari. Kerana kita tahu kebanyakannya dari kluster tempat kerja ataupun tapak bina. Mengapa ia masih tidak susut? Bagi negeri Kelantan dan Sarawak, kita lihat peningkatan akibat aktiviti kerajaan dan juga rentas negeri. Dan bagi kluster sekolah misalnya, ia tidak jelas. SOP-nya masih kabur, terutama di kalangan guru, pelajar dan ibu bapa. Jadi itu menimbulkan kluster di kawasan pendidikan. Jadi bagaimana kita dapat memahami dan bagaimana pendekatan kesihatan awam melihat isu-isu yang menggusarkan kita ini? Saya lihat sebenarnya ekonomi perlu dibuka, dan ini selaras dengan fasa sekarang ini, kita dah pergi kepada mitigation, dan dalam fasa ini sebenarnya kita hendak membiasakan rakyat kita dengan situasi pandemik ini. Jadi dibuka, dan kita harap pematuhan itu dilakukan dengan penguasaan yang bukan nak kata kurang, tetapi kita harap rakyat secara kendirinya, secara sendirinya patuh kepada SOP ini. Dan kalau kita lihat daripada segi taburan kilang-kilang yang ada di negeri Selangor tentunya lebih banyak daripada negeri Pahang, negeri Kelantan dan negeri-negeri lain di Malaysia. Jadi apabila dikatakan sektor pengilangan ini menyumbang kepada angka yang tinggi di Selangor, ya betul, ini memang sesuatu yang menjadi fakta, dan sebenarnya bukan saja boleh berlaku di tempat kerja, betul di kalangan pekerja, tetapi boleh berlaku dalam semua aktiviti. Contohnya aktiviti sosial, selepas di tempat kerja, apabila mereka ini kembali ke rumah sewa ataupun kembali ke asrama masing-masing, dan bergaul dalam kelompok yang sama, makan, dan juga aktiviti-aktiviti lain, mungkin itu pun boleh menyebabkan kes meningkat. Apabila kita tengok sekarang ini, kalau dalam masa beberapa hari ini ada dilaporkan peningkatan kes dalam kalangan institusi pendidikan, bahkan laporan semalam jika kita lihat di Kelantan misalnya, separuh ataupun 56% daripada jumlah kes yang dilaporkan semalam adalah daripada kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah. Dan ini adalah satu indikator yang mana kita risau SOP ini tidak dipraktikkan, Dan di sekolah misalnya praktik penjarakan fizikal ni baik sama ada dalam PMP, pengajaran pembelajaran berlangsung, ataupun ketika menunggu kenderaan datang dan pulang dan pada waktu rehat. Semua individu termasuk guru, kaki tangan, pelajar dalam memakai pelitup muka sepanjang masa, bahkan bukan saja sepanjang masa, memakai dengan betul, bukan letakkan di dagu dan sebagainya, cuci tangan dengan kerap. Saya sarankan supaya penilaian semula risiko di kawasan sekolah, terutamanya di blok-blok asrama, tidak ada dilakukan semula. Sebab kita lihat walaupun kita dah setahun, tetapi sebenarnya jumlah hari yang kita bersekolah atau berada di asrama sangat-sangat kurang daripada setahun kita dah menghadapi pandemik ini. Jadi perlu mula semula, dan di penggunaan ruang, penggunaan bilik-bilik yang berhawa dingin,
bertutup seperti perpustakaan, bilik tayangan ataupun bilik mesyuarat, seelok-eloknya dikurangkan ataupun ditukar kepada ruang yang mempunyai pengudaraan yang baik. Ini bagus ya. Kalau pengudaraan yang baik, susah untuk jangkitan merebak. Dan di asrama pastikan tingkap sentiasa dibuka, peralatan dibersihkan selalu. Saya lebih risau sebenarnya penularan yang berlaku di kawasan asrama sekolah berbanding dengan kawasan akademik sekolah. Tetapi pada pendapat saya tidak wajar jika penutupan sekolah dilakukan di seluruh Malaysia kebagi, tidak mengira kawasan itu kawasan yang PKP ya, dan ataupun bukan PKP misalnya pemilihan misalnya, dan penutupan sekolah ini seharusnya dibuat berdasarkan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga feedback daripada sekolah itu sendiri dan juga faktor-faktor lain seperti jangkitan dalam komuniti, penularan dan sebagainya. Dan di kawasan lain saya yakin bagus untuk sesi persekolahan diteruskan seperti biasa dengan pematuhan serta peringatan kepada pengamalan-amalan SOP ini. Adakah Dr. Zul ada pandangan baru tentang pembukaan institusi pendidikan ini, sekolah misalnya? Selain daripada pematuhan SOP itu sudah jelas ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan diterapkan oleh pihak sekolah. Tetapi mungkin dengan jumlah yang begitu ramai, apabila sektor sekolah dibuka sepenuhnya, arahannya adalah datang ke sekolah. PDPR seolah-olah ditinggalkan dahulu dan datang ke sekolah. Jadi adakah ini juga menjadi faktor dengan jumlah yang ramai dan juga petugas yang sedikit bagi nisbah sekolah, anak murid dan juga guru dan juga keketengan sekolah, menyebabkan pematuhan itu sukar dilaksanakan dengan bagus? Adakah ini sudah sampai maksudnya KPM dan juga KKM melihat penggiliran, maksudnya mengurangkan nisbah pelajar yang berada di dalam kompaun sekolah ataupun asrama dalam satu masa? Pandangan Dr. Zul. Saya sangat setuju dengan kaedah ini ya. Ini adalah satu inovasi sebenarnya. Penggiliran ya mungkin tidak perlu datang hari-hari, tetapi ada tekatan-tekatan ataupun darjah yang perlu datang pada hari-hari yang tertentu. Itu akan bukan saja mengurangkan penggunaan ruang ya, tetapi juga dapat mengurangkan kehadiran selain daripada pelajar, kehadiran guru-guru ke sekolah juga dapat dikurangkan dengan penggiliran begini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah memendekkan masa persekolahan. Sekarang waktu persekolahan lebih kurang macam biasa, tapi kalau kita pendekkan mungkin masa untuk mereka bersama adalah kurang. Jadi contact time itu kurang. Yang seterusnya ialah sekiranya penggiliran tadi, kita balik semula pada penggiliran. Penggiliran dilakukan. Dan jikalau terpaksa swab misalnya, swab apabila ada kes positif. Jadi yang mana pada waktu-waktu tertentu saja, yang mana berada di kawasan tersebut pada waktu tertentu, pada hari tersebut dan pada kohort yang tertentu saja yang diswab. Jadi tidak semua akan terlibat dan jumlahnya akan kurang jika dia punya result kembali sebagai COVID-19 positif ataupun terpaksa di kuarantin dan sebagainya. Ini akan meneruskan lagi menyebabkan sesi persekolahan boleh diteruskan. Dari aspek penggunaan data dan juga sains, kita tahu, kita belajar sepanjang setahun ini, pendekatan yang terbaik menggunakan data dan juga sains dan forensik kesihatan awam supaya kita boleh fokus. Kerana kita tidak boleh lagi dah menutup sektor pendidikan, sektor ekonomi. Negara tidak mampu lagi untuk menutup lebih lama. Tetapi nak tanda kita perlu open semua sektor ini, tetapi bagaimana kita perlu melakukan penilaian risiko bersasar ini dan tepat. Sekurang-kurangnya kita dapat contain mitigasi dengan cepat ya, supaya tidak merebak ke daerah lain, kampung lain, kawasan lain dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang termaju. Walaupun MySejahtera sudah pun dilaksanakan di seluruh negara, tetapi bagaimana kita melakukan penambahbaikan penggunaan big data, data raya untuk kita melakukan pemantauan mitigasi penularan risiko ini?
Penggunaan aplikasi MySejahtera ialah yang telah kita gunakan berbulan-bulan lamanya. Ia adalah satu aplikasi yang bagus dan telah dipetikkan fungsinya daripada masa ke masa. Namun kelemahan yang saya dapati ialah ia menggunakan internet. Dan ada saya pergi ke pusat membeli belah yang mana meletakkan pengimbas QR ni di pintu masuk tingkat basement. Dan tentulah internet tidak ada di situ dan terpaksa menulis secara manual pula. Jadi saya lihat ramai yang on MySejahtera try untuk scan, tidak boleh. Jadi jadi letak tempat yang teknologi ada tetapi tidak menggunakan di tempat yang betul. Dan saya lihat sebenarnya jika kita hendak menggunakan big data, artificial intelligence ataupun kita menggunakan machine learning untuk pengekangan wabak ini adalah satu yang bagus dan bertepatan pada masa ini. Dan jika kita lihat imbasan suhu misalnya tidak diintegrasikan sepenuhnya ke dalam aplikasi MySejahtera. MySejahtera ni kita scan, kita masuk, tetapi untuk mengimbas suhu mesin lain, dan mesin ini sebenarnya membaca suhu, dia tidak linkkan kembali kepada data MySejahtera kita dan juga kembali kepada pusat data. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita menggunakan aplikasi ini semasa mengimbas masuk saja. Maksudnya kita masuk ke dalam premis, kita pergi ke Astro misalnya, dekat pintu masuk kita imbas. Jadi kita keluar, kita tak imbas. Kita tak imbas QR code. Jadi jangka masa kita berada dalam premis untuk tak dirakam. Dan kebarangkalian kita bertemu dengan kontak yang ada positif, kita tak tahu sebenarnya. Mungkin kita masuk pukul 8 tapi kita keluar pukul 9. Dan mereka yang positif ini masuk pukul 10 dan keluar pukul 12. Tapi mungkin sistem akan memberitahu kita adalah kontak casual yang mana kita hendaklah login ke dalam MySejahtera. Dan mungkin lebih bagus jika ada login, logout, dan sistem ini sendiri memberitahu kepada kita bahawa apabila kita sampai tempat-tempat yang tentu, kes adalah banyak sekarang. Ini adalah kita pull the data, kita letak kita dekat mana ataupun lokasi, kita tengok hotspot, kita berada dalam kawasan lingkungan berapa kilometer, kita ada berapa kes. Tapi apabila notifikasi ini kita dia integrasikan dengan GPS dan sebagainya, keluar notifikasi SMS, ini akan menyebabkan rakyat lebih berhati-hati apabila masuk ke dalam satu-satu kawasan tu. Satu lagi saya cadangkan integrasi dengan fitness watch yang mana boleh mencatatkan degupan jantung, bacaan nilai oksigen dan sebagainya. Ini adalah satu nilai tambah bagi mereka yang menggunakan fitness watch macam saya ni. Jadi nilai tambah dia iaitu bacaan jantung, bacaan nilai oksigen sebenarnya ialah antara petunjuk-petunjuk yang penting dalam data-data kesihatan yang boleh dimasukkan dalam aplikasi ini. Okey sekali, Dr. Zul. Mungkin kita sudah ada rasa take for granted ataupun mengambil mudah kerana kita tahu program vaksinasi COVID-19 kebangsaan sedang roll out, sedang berjalan langsung sekarang. Tetapi kita tahu pelaksanaannya makin hari seolah-olah semakin perlahan. Jadi ada kontradik di situ. Kes semakin naik, vaksin semakin perlahan, bekalan akan sampai lebih supply-nya pada Jun 2021. Jadi ini juga menjadi satu persepsi pada masyarakat awam. Mereka vaksin dah ada, jangan risau. Mungkin bulan depan dah ada akan dibagi jab dan sebagainya. Jadi bagaimana korelasi perkara ini perlu diselaraskan, perlu diberi perhatian oleh pihak berkuasa? Sebenarnya kita telah lebih setahun dalam keadaan pandemik ni, ramai dalam kalangan masyarakat yang telah mengalami keletihan ataupun kemurungan pandemik. Fatigue. Pada tahun yang lepas, seingat saya kalau dalam bulan 4 tahun lepas, kes adalah lebih kurang 1,200. Tapi kalau kita tengok respon di FB Live Kementerian Kesihatan, di awal ni sendiri misalnya, rata-rata rakyat menunjukkan rasa panik dan berpesan sesama pengunjung FB tersebut. Tetapi sekarang ni saya lihat ramai yang melahirkan rasa yang tidak puas hati, rasa yang
mungkin rasa yang berbelah bagi untuk mengambil vaksin dan sebagainya. Ini adalah satu keadaan yang mana kita perlu tangani secara berkesan. Kerana betul vaksin mengambil masa untuk sampai, kerana kita juga bersaing dengan negara-negara lain. Banyak lagi negara yang perlukan vaksin, bukan sahaja Malaysia, dan roll out vaksin ini dikeluarkan secara berperingkat. Namun saya yakin pada fasa kedua ini pemberian vaksin akan lebih laju dan lebih lancar lagi, kerana pada fasa pertama kebanyakan yang diberikan ialah pada frontliners, ya. Jadi frontliners ni bukan saja dalam kalangan doktor, kakitangan kesihatan, bahkan polis, askar dan sebagainya. Mereka di samping mereka terpaksa melakukan tugas-tugas harian mereka, tugas doktor merawat pesakit, nurse merawat pesakit. Jadi anggota kesihatan awam yang pergi ke lapangan, membuat salinan dan sebagainya. Jadi itu penggiliran berlaku dan tak semua boleh datang dalam satu masa. Begitu juga dengan polis, katakanlah jalan raya dan sebagainya. Jadi fasa pertama ni kita lihat mungkin ada yang lambat, ada yang menganggap perlahan, tetapi fasa kedua nanti ramai yang akan terlibat dan lebih laju lagi dan lebih berkesan nanti. Okey. Terima kasih Dr. Zul atas pandangan diberikan supaya ia menjadi satu peringatan kepada semua pihak berkuasa, rakyat biasa dan juga penguat kuasa. Kita tidak boleh bersenang lenang, alpa, cuai, walaupun kita dah penat, dah lelah, fatigue dan sebagainya, tetapi pandemik masih berada di keliling kita. Semoga ada sesuatu tindakan yang lebih proaktif untuk kita lakukan, bukan defensif, bukan reaktif. Terima kasih Prof. Madya Dr. Muhammad Zulkhairi Memerani, pakar perubatan kesihatan awam Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM. Sekian saja agenda awal ini malam ini. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.